Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azlan Muhammad Ishaq, selaku Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Perlis, akan berkongsi sedikit maklumat mengenai bahagian Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Perlis. Taklimat ringkas pagi ini akan menyentuh beberapa perkara, di antaranya ialah pertama, ahli pengurusan tertinggi kampus, struktur pengurusan akademik, pengenalan program EDU 5.0 at UiTM, kitaran akademik pelajar, kalender akademik, yakni tarikh-tarikh penting, penasihat akademik dan isu-isu akademik. Bagi setiap kampus negeri, pengurusan tertinggi kampus adalah jawatan kuasa eksekutif negeri atau ringkasnya dikenali sebagai JKE. Keanggotaan JKE ini adalah terdiri daripada rektor dan beberapa jawatan pengurusan yang utama, iaitu bahagian HAA, bahagian HEP, bahagian penyelidikan, bahagian pentadbiran, seterusnya bahagian keuangan, bahagian perpustakaan dan bahagian pengurusan fasiliti. Manakala bagi pengurusan akademik pula, selain daripada rektor dan timbalan-timbalan rektor, ketua pusat pengajian ataupun dikenali sebagai KPP bertanggungjawab memastikan perjalanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Di UiTM Perlis, terdapat 7 orang KPP yang mewakili 7 fakulti dan 3 orang KPP yang mewakili pusat bahasa, akademi Islam dan pengajian siswazah. Di bawah struktur pengurusan akademik ini juga terdapat 12 orang koordinator yang bertanggungjawab membantu KPP dan bahagian-bahagian tertentu seperti makmal, bengkel dan aktiviti lapangan. Penasihat akademik pelajar ataupun dikenali sebagai PA yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah juga berperanan membantu pelajar sepanjang tempoh pengajian pelajar. Seterusnya adalah mengenai kitaran akademik pelajar. Saya ingin tekankan bahawa setiap pelajar UiTM perlu prihatin dan sentiasa peka dengan tarikh-tarikh penting sepanjang semester pengajian berjalan. Ini kerana ianya akan memberi implikasi yang besar jika kita terlepas satu-satu arahan penting yang perlu dilaksanakan yang berkaitan dengan urusan akademik. Kitaran akademik ini akan tamat apabila pelajar berjaya menambahkan pengajian dengan diikuti istiadat convocation. Saya berharap pelajar dapat merujuk dan berbincang dengan penasihat akademik masing-masing jika ada sebarang masalah. Infografik mengenai kitaran akademik pelajar ini menunjukkan perkara-perkara penting yang dilakukan pada setiap semester, dari awal hingga hujung semester, hinggalah tamat pengajian. Perkara-perkara penting ini termasuklah yang pertamanya daftar kursus mengikut kumpulan, diikuti dengan bayar yuran pengajian, kuliah bermula, validasi pendaftaran kursus iaitu pengesahan kod-kod kursus yang didaftarkan, semakan status pelajar, isi SUFO di hujung semester iaitu SUFO adalah student feedback online. Pelajar dikenakan merujuk jalan waktu peperiksaan, pelajar dikenakan mencetak slip penunjuk peperiksaan, diikuti dengan menunjukkan peperiksaan. Akhir sekali, saya mahu keterangan peperiksaan. Ini merupakan satu kitaran lengkap pelajar pada satu-satu semester. Mohon rujuk tarikh-tarikh dan tempoh satu arahan yang diberikan dalam kalender akademik universiti, kerana ini adalah amat penting. Jika tidak, kita akan terlepas mana-mana arahan yang diberi. Seterusnya adalah mengenai kalender akademik. Kita akan lihat beberapa informasi daripada kalender akademik ini. Contohnya pada kumpulan B ini adalah untuk program pradiploma, diploma, sarjana muda dan kedoktoran. Antara tarikh-tarikh dan perkara-perkara penting daripada kalender akademik ialah pendaftaran pelajar. Di sini kalau kita lihat pendaftaran pelajar baru bagi pradiploma dan diploma, iaitu dikhususkan pada 21 September hingga 4 Oktober. Manakala pendaftaran pelajar baru untuk ijazah sarjana muda secara dalam talian telah pun berlaku di antara 19 hingga 26 Ogos yang lepas. Perkara-perkara penting yang lain daripada kalender akademik adalah pendaftaran kursus, yakni tambah dan gugur kursus, untuk pradiploma dan diploma dan juga ijazah, dan juga tarikh-tarikh untuk validasi kursus pendaftar. Mohon perhatian bahawa tarikh penting bagi pembayaran, tarikh akhir bagi bayar yuran adalah pada 13 November 2020 dan gugur taraf adalah pada 20 November 2020. Ini ialah infografik yang dibuat khusus bagi memudahkan pelajar untuk memahami berkenaan pendaftaran kursus. Kalau kita lihat pada infografik ini, pertamanya, sebagai pelajar anda perlu mendaftar kursus dan membayar yuran pengajian dan tempoh yang ditetapkan. Seterusnya yang kedua, jika tidak, anda akan dikenakan gugur taraf. Ketiga, sebagai pelajar anda dikenakan membuat validasi pendaftaran kursus ataupun menyemak pendaftaran kursus-kursus yang telah dibuat. Keempat, jika tidak membuat validasi, anda berisiko kursus yang didaftarkan adalah tidak tepat. Seterusnya kelima, jika ingin menambah atau menggugurkan kursus selepas tempoh validasi, pelajar akan dikenakan yuran tambahan sebanyak RM100 bagi setiap kursus. Oleh itu,
kita kena pastikan bahawa pendaftaran kursus dan pembayaran dibuat dalam tempoh yang telah ditetapkan. Seterusnya, data daripada kalender akademik adalah mengenai aktiviti-aktiviti kuliah yang dimasukkan juga. Begitu juga dengan tarikh yang diluluskan oleh universiti. Jika dilihat di sini, waktu kuliah pada bahagian pertama adalah daripada bermula 12 Oktober hingga 29 November. Diikuti dengan cuti bermula pada 30 November hingga 6 Disember. Seterusnya kuliah bersambung semula pada 7 Disember hingga 24 Januari. Dan minggu ulang kaji adalah bermula 25 hingga 31 Januari 2021, manakala penilaian akhir adalah pada 1 hingga 23 Februari 2021. Pelajar boleh merujuk kalender akademik ini di portal pelajar, insyaAllah. Untuk lebih faham mengenai sistem penasihat akademik yang PA, satu taklimat telah diatur iaitu pada 12 Oktober 2020 ini. Maka pelajar diminta untuk merujuk jadual bagi menentukan tempat dan masa yang telah ditetapkan. Perkara-perkara penting yang akan dibincangkan semasa taklimat itu adalah pertamanya mengenai gugur dan tambah kursus, kursus bertindih, lebihan jam kredit, aktiviti pelajar, pengecualian kredit, pelan pengajian dan juga hal-hal lain yang memerlukan perbincangan. Akhir sekali ialah kita akan menyentuh isu-isu akademik. Berikut ini adalah 10 isu-isu akademik yang perlu diberi perhatian oleh setiap pelajar, kerana semua isu ini adalah berkait rapat dengan perjalanan aktiviti pembelajaran pelajar. Yang pertama ialah mengenai pendaftaran kursus, kedua pembayaran yuran, ketiga cuti khas, keempat penangguhan pengajian, kelima kehadiran pelajar, keenam kebenaran untuk tidak menduduki peperiksaan akhir, seterusnya ketujuh adalah peperiksaan akhir, kelapan mengenai keputusan peperiksaan, kesembilan rayuan meneruskan pengajian dan ke-10 adalah pertukaran kampus ataupun program. Isu-isu ini juga boleh diperoleh daripada buku peraturan akademik yang boleh dimuat turun daripada website UiTM Perlis dan juga website UiTM. Isu yang pertama iaitu pendaftaran kursus. Pelajar biasanya akan buat pendaftaran kursus secara talian ataupun online melalui iStudent Portal dengan memasukkan kod kursus dan kumpulannya betul. Jika berlaku pindaan, penambahan atau penggantian kursus boleh dibuat. Cetakkan slip pendaftaran, pengecualian kredit ataupun pemindahan kredit. Jika tidak, akan ke taraf. Seterusnya, pengesahan pendaftaran kursus validasi. Pengesahan ke atas kod-kod kursus telah didaftarkan 14 hari selepas pendaftaran. Kemudian pelajar akan cetak kursus validasi. Untuk slip pendudukan peperiksaan dicetak dari student portal. Ini adalah contoh slip pendaftaran kursus. Pelajar perlu pastikan kod-kod kursus dan semua data-data yang tertera pada slip adalah betul. Dan ini adalah contoh slip validasi ataupun pengesahan kursus. Senarai kursus-kursus yang tertera pada slip ini ialah senarai yang muktamad. Pelajar perlu mengesahkannya. Isu akademik kedua ialah mengenai pembayaran yuran. Semua pelajar mesti membayar yuran mengikut tempoh, masa dan jumlah yang telah ditetapkan. Penangguhan yuran boleh buat, tetapi yuran mesti dibayar sebelum tarikh akhir. Kita minta pelajar rujuk kalender akademik. Jika gagal menjelaskan yuran, status gugur taraf akan dikenakan dan denda sebanyak RM200 setelah dikenakan gugur taraf akan dikenakan pada pelajar. Rayuan pembatalan gugur taraf RPGT ini boleh dilakukan dan tetap perlu menjelaskan yuran yang dikenakan walaupun rayuan ini dikemukakan. Mengenai isu cuti khas, pelajar boleh memohon untuk mendapatkan cuti khas bagi semester tertentu. Tempoh maksimum cuti khas ini dibenarkan adalah sebanyak 2 semester saja. Pelajar perlu membuat permohonan ke bahagian HA 2 minggu sebelum tarikh penilaian akhir bermula. Mengenai isu penangguhan pengajian ataupun PG, diberikan dengan persetujuan universiti atas sebab-sebab tertentu. Pelajar boleh memohon. Tapi perlu diingat bahawa tempoh pengajian akan diambil kira. Seterusnya mengenai kehadiran pelajar, ini merupakan isu yang sensitif dan pelajar perlu ambil perhatian bahawa pelajar wajib menghadiri kuliah serta aktiviti pembelajaran yang lain seperti tutorial, bengkel latihan dan amali. Pelajar yang tidak mencapai kehadiran 80% daripada jumlah jam tertemu atau untuk setiap kursus tanpa mendapat sebarang kebenaran bertulis daripada fakulti adalah tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir. Mohon ambil perhatian. Kursus tiada peperiksaan akhir, kerja kursus tidak diberikan penilaian. Jika didapati pelajar tidak mencapai kehadiran 80%, pelajar akan dibawa ke tata tertib pelajar dan dikenakan serta ZZ serta denda RM100. Untuk mendapatkan kebenaran supaya tidak boleh menduduki peperiksaan akhir, pemohon dikandaki memajukan permohonan kepada rektor sebelum peperiksaan akhir bermula. Bagi permohonan untuk tidak menduduki peperiksaan yang telah dijalankan, perlu dibuat pada rektor melalui unit peperiksaan dalam tempoh 24 jam selepas tamat peperiksaan.
Pelajar dikenai mengisi borang dan menyertakan sijil sakit yang dikeluarkan oleh unit kesihatan UiTM dan klinik ataupun pusat perubatan kerajaan sahaja. Pelajar akan diberi status XX. Manakala status YY adalah tidak hadir peperiksaan tanpa sebab. Manakala status FD adalah tindakan tata tertib seperti membawa masuk nota atau dewan bilik peperiksaan ataupun dituduh meniru. Untuk makluman semua, peperiksaan akhir bagi semester ini diubah kepada penilaian akhir ataupun dikenali sebagai final assessment. Ini adalah ikuran daripada isu COVID-19. Seterusnya mengenai keputusan peperiksaan. Pelajar dikenakan di dalam keputusan peperiksaan, pelajar diberikan status keputusan peperiksaan seperti berikut. Pertama, ANC, iaitu tamat dengan anugerah Naib Chancellor. ANC ini diberi pada pelajar yang mana setiap semester dia memperolehi anugerah dekan atau dengan kata lain CGPA dia melebihi 3.5. Seterusnya adalah TS. TS adalah status tamat dengan anugerah dekan. TM adalah tamat, LNT lulus naik taraf, AD anugerah dekan, LU lulus, manakala P adalah perhatian, keputusan yang tidak memuaskan, manakala D adalah gagal dan diberhentikan. Bagi status D, ianya diberikan kepada pelajar yang mencapai prestasi yang tidak memuaskan dan dibagi kepada berikut. Pertama, D1 ataupun D1, HPNG ataupun CGPA kurang daripada 1.8. D2 adalah CGPA yang kurang daripada 1.8 selepas berstatus P1. Kedua-dua D1 dan D2 ini tidak boleh merayu. Seterusnya status D3 iaitu HPNG kurang daripada 2 selepas status P2 selepas 2 kali gagal, dan D4 adalah gagal sesuai kursus bagi kali yang ketiga. Manakala D5 adalah HPNG kurang daripada 2 pada penghujung tempoh pengajian dan masih mempunyai kursus yang belum disempurnakan. Manakala D6 adalah lulus semua kursus yang dikendaki oleh satu program dan mematuhi semua keperluan program tetapi memperoleh HPNG ataupun CGPA kurang daripada 2. Dan yang akhir adalah D7, iaitu tidak melalui peperiksaan bagi semua kursus berdaftar pada semester tersebut tanpa kelulusan universiti. Manakala rayuan meneruskan pengajian ataupun RMP, pelajar yang gagal dan diberhentikan secara gugur taraf pada semester sebelumnya boleh lagi memohon rayuan meneruskan pengajian RMP. Permohonan boleh dibuat secara online melalui Student iPortal. Manakala bayaran dikenakan adalah sebanyak RM50. Mengenai isu pertukaran kampus berdasarkan perkeliling TNCA bilangan 6 2011 bertarikh 20 April 2011 adalah pertukaran kampus tidak dibenarkan. Jika pelajar-pelajar ada sebarang masalah atau urusan berkaitan dengan isu-isu akademik, bolehlah datang ke bahagian hal akademik dan berjumpa dengan mana-mana pegawai yang dinyatakan dalam jadual ini. Berkaitan isu ataupun penularan COVID-19, kita mohon setiap pelajar agar mematuhi arahan yang dikeluarkan dari pihak universiti dari masa ke semasa. Satu lagi isu tambahan yang penting ialah berkenaan plagiarism. Plagiarism ialah merupakan aktiviti meniru, sama ada sedang menyiapkan tugasan ataupun contoh laporan ataupun semasa ujian atau peperiksaan dijalankan. Jika didapati ada aktiviti plagiarism ini berlaku, pelajar boleh dikenakan tindakan tata tertib oleh pihak universiti. Sebagai contoh, kes pada tahun 2010 ini, seorang pelajar telah dibuang universiti, manakala pelajar yang lain juga telah digantung pengajian. Mohon perhatian mengenai isu ini. Sebagai seorang pelajar dikenai menyempurnakan semua keperluan akademik seperti yang termaktub dalam kurikulum program pengajian. Seterusnya membuat pendaftaran kursus dan tempoh yang ditetapkan, membuat validasi pendaftaran kursus, membayar yuran mengikut masa dan jumlah yang ditetapkan, menghadiri semua kuliah latihan amali dan juga latihan industri, dan mematuhi peraturan-peraturan universiti dari masa ke semasa. Sebagai penutup, saya ingin menasihati pelajar-pelajar semua agar dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya pada pelajaran. Dengan pelbagai cabaran di sekeliling kita, tentu sedikit sebanyak ianya mengganggu tumpuan kita. Tapi percayalah, jika kita dapat menetapkan matlamat dan sentiasa berdisiplin ke arah mencapainya, insya-Allah akan diberi kejayaan oleh Allah jua. Hargailah peluang yang telah diberikan Allah dan jadikanlah ianya sebagai satu lonjakan ke arah mencapai cita-cita kita selama ini. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.